Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini kita akan mendengar sedikit sebelum masuk waktu zuhur penerangan dan juga ceramah berkaitan dengan pemakanan di bulan Ramadan. Hari ini dah masuk hari ke-14 Ramadan, separuh perjalanan kita di bulan Ramadan. Mungkin kita perlu tengok semula, semak semula, adakah dari sudut pemakanan kita telah mencapai apa yang sepatutnya kita capai di bulan Ramadan. Sebelum kita cerita tentang Ramadan, kita cerita sedikit tentang perut. Dalam bulan Ramadan ni, perut menjadi satu organ yang amat penting kepada kita. Kerana bulan Ramadan dikaitkan dengan berpuasa, dan apabila kita berpuasa akan berlakulah perut kita ni kosong di siang hari, dan di malam hari perut ni akan diisi dengan pelbagai jenis makanan. Saya ingin tarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan, perut kita ni tidak besar, lebih kurang sebesar penumbuk ni saja. Jadi bila kita lihat makanan tu, kita kena bayangkan perut kita ni sebenarnya tidak besar. Cuma dia akan menjadi besar apabila dia diregangkan oleh otot, apabila banyak makanan yang masuk di situ. Dalam waktu kita berpuasa, terutamanya waktu bersahur dan berbuka puasa, kita kena elakkan satu masalah utama, iaitu masalah gastrik di bulan Ramadan. Masalah gastrik ini biasanya berlaku apabila isi perut kita ini keluar daripada penjerut di atas ini. Di atasnya ada penjerut, dia akan menjerut supaya isi perut ini tidak masuk ke esophagus. Jika isi perut ini masuk ke dalam esophagus, dia akan menyebabkan pedih di kawasan sini. Kerana esophagus ini tidak dicipta untuk menahan asid daripada perut. Okay? Allah jadikan perut kita ini istimewa, di mana asid dalam perut ini tidak menyakitkan diri kita. Tetapi bila asid itu keluar ke atas, dia akan memberi sakit apa yang kita panggil pedih ulu hati. Oleh itu, kita kena elakkan perkara ini berlaku. Dan antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan isi perut ini keluar ke sini adalah pertama, apabila kita makan makanan yang pedas, terlalu pedas, ataupun terlalu masam, terlalu panas, ataupun kita makan terlalu banyak. 4 situasi ini akan menyebabkan pedih ulu hati. Maknanya di waktu sahur dan berbuka puasa, kita kena elakkan 4 makanan tersebut, termasuk juga makanan yang banyak rempah lah, seperti kari, cili, semua ni akan menyebabkan masalah gastrik. So kita kena elakkan. Okay, terutamanya waktu bulan Ramadan. Okay. Seperti kita sedia maklum, puasa ini wajib di bulan Ramadan, kecuali kepada orang-orang tertentu. Kita tidak makan di waktu siang, dan anggaran di Malaysia adalah selama lebih kurang 13 jam kita berpuasa. Maknanya kena hati-hati waktu berpuasa, kita kena bersahur dengan sempurna. Okay, sahur itu kena sempurna. Jangan melewat-lewatkan sahur. Makan pukul 12 malam itu bukan sahur namanya. Okay, itu makan malam. Sahur ini adalah lebih kepada waktu yang hampir dengan waktu imsak. Itu adalah sahur. Okay? Dan jangan juga makan secara tergesa-gesa. Makan secara tergesa-gesa juga boleh menyebabkan kita mengalami masalah gastrik dan ketidakhadaman makanan. Makanan itu tidak hadam. Bila makanan tidak hadam, dia akan menyebabkan sakit perut dan sebagainya. Okay? Dan jika kita ada masalah untuk mendapatkan selera makan, tips dia adalah makan bersama ahli keluarga, dengan family. Kalau ada ahli keluarga lain, makan sama-sama, makan ramai-ramai. Memang dari sudut psikologinya, bila kita makan beramai-ramai, kita akan lebih berselera makan. Dan juga makan makanan yang kita gemar, okay? Yang kita suka nak makan. Kalau ada makanan yang kita tidak suka tu, memang waktu pagi tu memang susah, sebab selera pun tidak tinggi. Okay? Macam saya katakan tadi, elakkan makanan yang pedas, masam, panas. Okay? Ini kena elakkan. Okay? Sebab ia akan menyebabkan pedih ulu hati ataupun gastrik. Dan elakkan minum kopi. Sebabnya adalah
kerana kopi adalah satu bahan yang mengandungi diuretic agent diuretik, di mana dia mengeluarkan, membuang air. Dia akan menyebabkan kita mudah dan banyak buang air. Bila kita banyak minum kopi waktu sahur, dia akan menyebabkan kita dehydrate lah waktu siang tu. So sentiasa dahaga dan sebagainya. Dan banyakkan minum air kosong. Okay, air kosong ni kalau boleh lepas azan maghrib tu, kena kerap minum air. Setiap 1 jam kalau boleh minum air. Okay, sampai waktu sahur. Waktu tidur tak payah minum lah. Okay, bangun tidur tu minum dulu. Kalau nak solat tahajud dan sebagainya. Kemudian sambung minum lagi dan terus bersahur. Maknanya kena kerap minum air waktu bukan waktu siang. Dan kalau boleh waktu kita makan, kita kena amalkan konsep pinggan sihat Malaysia yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Konsep dia simple saja. Pastikan ada karbohidrat, ada protein, ada buah dan sayur. Okay, protein ni banyak sumber lah. Ada ikan, ayam, daging, kacang dan sebagainya. Kalau nak makan nasi lah. Kalau tak, makan makanan roti dan sebagainya. Ataupun cereal pun boleh juga lah. Okay. Kalau ingin makan cereal, pastikan cereal tu adalah jenis yang whole grain. Okay. Whole grain ni dia mempunyai serat yang lebih tinggi. Ini konsep piramid makanan ya. Ini piramid makanan yang terbaru. Okay. Yang dilancarkan oleh KKM. Di mana kita lihat sayur dengan buah ni berada di dasar piramid. Sebelum ini kumpulan sayur dan buah ni berada di tingkat kedua. Sekarang kita pindah ke tingkat bawah nak memberi penekanan bahawa sayur dengan buah ini perlu makan banyak. Okay, lebih banyak daripada nasi sepatutnya. Bukan nasi lagi banyak daripada sayur dan buah. Kena terbalik dah sekarang ni. Sayur dan buah kalau digabungkan lebih banyak daripada jumlah nasi. Barulah kita boleh jaga berat badan. Barulah kita boleh cegah obesiti dan sebagainya. Serat yang tadi saya maksudkan tu daripada buah, daripada sayur, daripada bijirin whole grain, daripada kacang-kacang, kacang gajus, kacang tanah, almond, semua ni mempunyai serat yang tinggi dan bagus kalau kita sahur kita makan. Kita masukkan dalam makanan kita sekali. Macam saya makan cereal dengan susu, saya masukkan kacang gajus sebab saya minat, suka kacang gajus. So berselera lagi makan, dan makanan itu yang serat ni dia mempunyai 3 fungsi yang paling utama. Pertama, dia menurunkan paras kolesterol darah. Kedua, dia membantu kita mengawal berat badan dengan memberikan kita rasa kenyang yang lebih lama. Dan ketiga, dia mengelakkan sembelit. Sembelit ni dapat dielakkan dengan mengambil makanan yang serat. Bulan puasa ni memang sembelit perkara biasa lah. Dia dua benda ni lah, gastrik dengan sembelit ni perkara biasa. Sebabnya sembelit ni berlaku di bulan puasa kerana kita kurang minum air. Dan najis itu menjadi kering dan keras dan dia susah untuk berada ataupun beredar dalam usus. Tapi bila kita ada serat, kita cukup air, najis tu akan mudah untuk melalui usus dan keluar daripada badan kita sebagai najis. Dan dengan itu kita dapat mengelakkan sembelit. Seperti saya katakan tadi, serat baik untuk immunity juga, untuk rasa kenyang dan juga untuk mencegah sembelit. Dan sayur dan buah-buahan ini mempunyai fungsi yang istimewa kerana setiap warna yang ada pada sayur dan buah-buahan akan memberi zat yang berbeza-beza. Contoh warna oranye mempunyai beta-carotin, warna purple anthocyanin, warna merah lycopene, warna hijau zat besi dan asid folik. So setiap warna yang ada ni mempunyai kebaikan dan zat yang berbeza. Mesej dia adalah kita kena pelbagaikan warna. Contoh sahur tadi dah makan mungkin buah tomato, katakanlah sayur tomato dengan ni. Malam berbuka pula mungkin ada buah oren. Maknanya ada tomato, ada buah oren dalam satu hari. Warna yang berbeza. Ataupun apple dengan anggur. Ataupun terung dengan sayur kobis. Atau terung dengan sayur carrot atau gitu. Bila kita campur-campurkan warna-warna ini, dia akan memberikan kita satu kekuatan yang berbeza-beza. Berbuka puasa, okey, selesai sahur kita berbuka puasa pula. Yang penting bersegera dengan sahur lah, berbuka puasa pun dengan bersegera juga.
Okey, mulakan dengan buah kurma, buah tamar. Okey, makan hidangan yang kecil dahulu. Buah tamar ni dia istimewa ya, dia istimewa kerana dia ni mempunyai glukosa yang tinggi sesuai untuk orang yang berbuka puasa. Cuma yang saya ingin nasihatkan di sini adalah waktu berbuka puasa, kalau boleh makan buah tamar, minum air sejenis ke dua jenis, berhenti, pergi sembahyang maghrib, selepas solat maghrib baru makan yang berat sedikit. Contohnya mi ke, nasi ke, rojak ke, apa ke, makan yang tu, kemudian solat isyak, solat tarawih, makan lagi sedikit. Maknanya makanan kita pecahkan kepada sedikit demi sedikit. Jangan makan sekaligus. Bila kita makan sekaligus dengan banyak, dia akan menyebabkan banyak masalah. Antara masalahnya satu, hyperinsulinemia, di mana insulin kita akan menjadi tinggi dan ia adalah satu tanda yang tidak baik. Okey. Makan yang dengan banyak sekaligus menyebabkan kita mudah mengantuk. Bila darah tertumpu di perut, tidak banyak darah pergi ke otak dan akan menyebabkan kita mengantuk. Itu yang kadang solat tarawih mengantuk dan sebagainya. Dan juga kita akan merasa berat badan kita. Nak bangun daripada sujud, okay, nak bangun daripada rokok, nak sujud, semua jadi susah sebab perut kita penuh dengan makanan. Oleh itu kita kena makan sedikit demi sedikit supaya perut kita tidak terkejut, perut kita tidak terseksa dengan makanan. Okey, kita kena amalkan macam ini. Maknanya bila glukosa itu naik pun dia naik sedikit, lepas tu dia statik, naik lagi sedikit, statik, naik lagi sedikit. Dia macam tangga. Itu yang kita nak, supaya perut kita tidak terkejut, badan kita tidak rosak akibat salah makan dan terlebih banyak makan. Dan kita kena hati-hati waktu more lah. Sekarang ni mungkin tidak ada lah. Tapi mungkin masing-masing dekat rumah buat makanan more sendiri. Antara buah dengan kuih muih ni, buah amat baik. Kalau teringin juga makan kuih, makanlah kalau boleh sejenis saja. Janganlah banyak jenis di atas meja itu kerana dia akan menyebabkan kita membazir nanti. Sebab macam-macam kuih, ada yang bersantan, ada yang ada kelapa, yang tu tak tahan lama, yang akan menyebabkan dia rosak. Okey, colek pun ramai penggemar colek di Kelantan saya tahu. Kena hati-hati, colek ada dua jenis. Kalau boleh, pilihlah colek buah. Kalau teringin, sekali-sekala bolehlah makan colek tepung, colek goreng. Tapi jangan jadikan amalan yang terlalu kerap. Tadi tunjuk gambar ni lama-lama ni, waktu siang ni, lapar nanti. Okey, satu lagi bazar. Okey, bazar Ramadan memang pun tak ada. Tapi kita tengok banyak gerai-gerai Ramadan di tepi jalan. Kena hati-hati. Sebab nafsu makan kita amat tinggi waktu sebelum berbuka puasa. Ini normal. Sebab bila otak kita kurang glukosa, dia akan hantar signal kepada otak akan hantar signal kepada perut untuk menyuruh perut mencari makanan. Ini normal. Dia bila perut kita kosong, switch lapar akan on, switch selera akan on. Tapi bila perut kita kenyang, switch untuk selera akan off, kenyang akan lapar pun akan jadi off. Dan ini akan menyebabkan bila kita beli banyak macam makanan, sebab nafsu kita tinggi waktu kita pergi ke bazar, ke kedai, tapi bila kita balik, kita buka puasa dengan kurma, glukosa kita jadi normal balik dan dia akan menutup switch lapar. Nafsu lapar kita waktu kita lepas azan maghrib tak sama dengan waktu sebelum azan maghrib. Ini sebab gula kita terlalu rendah waktu sebelum maghrib. Oleh itu jangan tertipu dengan nafsu kita. Okey, kena hati-hati. Kerana bila kita tersilap, kita beli air banyak, kita beli lauk pauk yang berbagai jenis, kuih berbagai jenis sebab kita sedang dikawal oleh nafsu sewaktu membeli, dan bila kita balik letak atas meja azan, lepas itu makanan kebiasaannya tidak habis. Bila tidak habis, kita akan cenderung untuk simpan. Saya ingin ingatkan, kalau boleh kita aim Ramadan kita pada tahun ini adalah Ramadan tanpa tragedi keracunan. Ini kalau boleh kita aim, tak nak ada keracunan makanan sewaktu di bulan Ramadan. Macam mana berlaku keracunan makanan? Saya bagi contoh macam ini. Kita beli kari pap pukul 5 petang di gerai Ramadan. Kita plan untuk makan kari pap itu pukul 7 malam, waktu azan maghrib. Tiba-tiba kita ada banyak makanan lain, kita tidak makan kari pap. Dan kita tukar plan, kita kata okey saya akan makan kari pap ini selepas tarawih. Contoh.
Kita lupa curry puff itu walaupun kita beli pukul 5, tapi dia mungkin dibuat pukul 9 pagi tadi oleh penjual. Sebab penjual ni, kalau kita tahu sifat orang buat catering ni, dia akan masak secara berperingkat-peringkat. Dan kita tidak tahu pukul berapa dia masak makanan tu. Jadi kita makan lepas maghrib, makanan tu basi, kalau kita perasan tak apa. Kita boleh tinggalkan dan mungkin kita akan salahkan penjual. Kita kata penjual jual makanan yang basi, sebenarnya tidak. Penjual makanan-makanan yang elok, tapi kita simpan secara tak betul di atas meja, menyebabkan tempoh masa yang lama daripada pagi hingga malam, menyebabkan makanan itu basi. Itu satu senario. Senario kedua, kalau kita tidak perasan makanan itu basi, kita akan makan dan akhirnya kita akan sakit, menyebabkan kita loya, muntah, sakit perut, demam, cerit-berit dan sebagainya. Dan bila kita sakit di bulan Ramadan, dia akan menjejaskan amal ibadat kita. Terutamanya waktu untuk kita, contohnya nak baca Quran tak boleh, nak solat tarawih tak boleh, nak buat banyak solat sunat pun tak boleh sebab kita terlantar dan sakit. Kalau boleh kena hati-hati. Kalau kita betul ingin simpan makanan itu, kena pastikan kita simpan dalam peti sejuk. Sebab di dalam peti sejuk dia lebih lama untuk tahan. Tapi kalau kita perasan, kalau makanan itu yang lama, sebelum kita makan, kita kena tengok 3 perkara. Okey? Pertama, lihat. Kedua, hidu. Ketiga, rasa. Lihat, tengok betul ke makanan ini masih elok. Macam mana nak tahu? Kalau dia tidak berlendir, tidak berbuih dan tidak berubah warna. Itu antara tanda-tanda dia elok lagi. Ataupun dia tidak berbau, masam ataupun busuk. Ataupun bila kita rasa, dia tak rasa pelik. Dia ada rasa pelik sikit kalau makanan yang basi. Kena hati-hati. Kalau boleh kita pastikan Ramadan kita ini sifar tragedi. Sambil itu kita kena jaga jugalah COVID. Kalau pergi pasar gerai Ramadan, tempat yang sesak-sesak, kena hati-hati. Pastikan jaga jarak, pakai mask dan sanitize. Saya rasa cukup itu untuk hari ini. Kita dah pukul 1. Secara ringkas, saya ingin mengingatkan semua bahawa kita pastikan bahawa di bulan Ramadan ini kita jangan terlalu bermewah-mewahan, kita jangan membazir, kita janganlah menjadikan Ramadan kita ini satu pesta makanan, kerana itu bukan yang dianjurkan oleh Islam. Okay, kita sepatutnya bersederhana, lebihkan memberi kepada orang lain, terutamanya yang miskin, yang asnaf, tetapi lebihkan kita makan sedikit, beri pada orang, yang itu yang lebih utama. Saya rasa itu saja untuk tengah hari ini. Akhir kata, minta maaf kalau ada salah silap dan selamat berpuasa dan beribadat di bulan Ramadan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.